Assalamualaikum dan hai semua, kita bertemu kembali. Hari ini saya akan mengulas satu buku yang akan menceritakan tentang psikopat, apa itu psikopat, bagaimana ciri mereka dan apa yang kita boleh lakukan untuk melindungi diri kita daripada mereka. Sebelum saya bermula, ingin saya tekankan di sini yang walaupun nama saya Mat Palatau, tapi saya tak tahu semua benda dan saya bukan pakar psikologi. Jadi apa yang saya akan terangkan dalam video ini ialah apa yang saya faham bila saya baca buku tu dan tak lebih dari itu. Jom. Buku yang saya akan ulas hari ini bertajuk Without Conscience. Buku ni dicetak pada tahun 1993 dan ditulis oleh Profesor Dr. Robert D. Hare. Beliau seorang pakar psikologi dan buku ni ditulis hasil daripada 25 tahun penyelidikan dan pengalaman beliau dalam bidang psikopati ni. Antara sumbangan terbesar beliau ialah beliau berjaya mencipta satu ujian untuk mengenal pasti kecenderungan psikopati. Dan ujian ini masih digunakan oleh pakar psikiatri dan psikologi di seluruh dunia sehingga ke hari ini. Ujian ini dipanggil PCL atau Psychopathy Checklist. Apa itu psikopati? Psikopati ialah satu personality disorder atau kecelaruan personality yang dibentuk daripada beberapa ciri-ciri dan tingkah laku tertentu. Dan ciri-ciri dan tingkah laku tertentu ini biasanya akan melanggar peraturan hidup bermasyarakat. Menurut penulis, ciri utama mereka atau trademark mereka ialah ketiadaan hati nurani atau belas kasihan, dan modus operandi mereka ialah kepuasan diri atas kesengsaraan dan kesakitan orang lain. Tambahnya juga, mereka ni sebenarnya lebih ramai dari orang jangka. Contohnya, bila kita tengok jenayah yang dilaporkan oleh media seperti pembunuhan bersiri, perogol, penderaan, penjenayah Kuala Putih, scammer, bekas peguam, bekas doktor, ahli perniagaan, kongsi gelap dan lain-lain lagi. Kebanyakan jenayah ini berkemungkinan besar dilakukan oleh psikopat. Mereka ni terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Yang paling menakutkan dalam golongan psikopat ni ialah pembunuh kejam. Contoh yang diberikan dalam buku ini ialah John Gacy atau Pogo the Clown, membunuh seramai 32 orang dan ditanam di bawah rumahnya. Yang kedua ialah Charles Sobrach. Yang ini Netflix ada buat dokumentari pasal dia. Dia ni rakyat Perancis yang lahir di Saigon, Vietnam, dan dia conman dan pembunuh. Jeffrey McDonald bunuh isteri dan dua anak dia pada tahun 1970-an. Seterusnya Kenneth Bianchi, Hillside Stranglers. Dia rogol, siksa dan bunuh 12 orang di LA pada tahun 1970-an. Kemudian seterusnya Richard Ramirez atau Night Stalker. Ini pun ada dokumentari di Netflix. Dia bunuh 13 orang dan lebih 30 sabitan merogol, meliwat, pecah rumah, mencederakan dan bagai-bagai lagi. Dan yang famous, Ted Bundy bunuh beberapa dozen wanita pada tahun 1970-an dan melakukan pelbagai perkara pelik dengan mayat-mayat mangsa, seperti melakukan seks dengan mayat mangsa dan sebagainya. Di hujung pengenalan buku ini, penulis mengatakan kita perlu berjaga-jaga kerana walaupun bukan semua psikopat menjadi pembunuh, tapi mereka masih mampu menjadikan kita mangsa melalui jenayah-jenayah seperti scam, penderaan, ugutan dan lain-lain lagi. Psikopat jahat atau gila. Menurut penulis, dari sudut perubatan mental atau psikiatri dan sudut undang-undang, psikopat ni dia tak gila. Perbuatan mereka ni bukan dari penyakit mental. Contoh macam psikosis atau skizofrenia. Dia tahu bezakan yang mana realiti dan yang mana bukan. Dia tak berhalusinasi dan sebagainya. Contohnya, bila dia nak membunuh, kalau dia tahu ada polis depan tu, dia tak akan buat. Sebab dia tahu akibat perbuatan dia nanti, dia akan ditangkap. Tapi kalau orang gila, dia tak macam tu. Kalau dia nak bunuh, dia dah tak peduli ada polis ke apa ke, sebab dia dah tak boleh nak beza yang mana realiti dan yang mana bukan. Tindakan mereka adalah pilihan mereka sendiri, hasil dari personality yang kejam, pemikirannya licik dan menganggap orang lain sebagai objek dia, tak lebih dari itu. Psikopat versus sosiopat. Jadi selalu kita dengar ada orang guna psikopat, ada orang guna sosiopat. Jadi kadang-kadang kita salah anggap yang benda tu perkara yang sama. Tapi menurut penulis ni,
penggunaan psikopat atau sosiopat ni bergantung kepada orang yang menggunakan terma tu. Kalau dia menggunakan sosiopat, bermaksud dia percaya yang perkara sindrom ini terhasil daripada faktor sosial atau cara dia membesar, persekitaran dia macam mana. Jadi ini yang membentuk sindrom ni. Tapi kalau orang macam penulis ni, di mana dia percaya bukan sahaja faktor sosial yang memain peranan, tapi ada juga faktor biologi dan juga genetik. Jadi orang macam ni akan panggil psikopat, dia tak panggil sosiopat. Itu beza kedua ni. Psychopathy versus antisocial personality disorder. Antisocial personality disorder atau ASPD ni bukan antisocial yang macam kita faham tu. Maksudnya orang tu tak mahu berkawan dengan orang, nak duduk sendiri je. Itu sebenarnya lebih kepada introvert. Tapi ASPD ni juga ialah satu personality disorder atau kecelaruan personality. Jadi beza antara kedua ni ialah kalau definisi dia, kalau untuk ASPD ialah satu kecelaruan personality berdasarkan tindakan jenayah dan melanggar peraturan sosial. Dan kalau psikopati pula, dia bukan sahaja berdasarkan tindakan jenayah dan melanggar peraturan sosial, tapi ia juga berdasarkan ciri dan perwatakan peribadi seseorang tu. Itu yang membezakan psikopati dengan ASPD. Yang psikopati dia lebih detail lagi. Jadi untuk diagnosis, kalau ASPD ni dia boleh didiagnosis dengan merujuk kepada, dipanggil satu buku ni, dunia perubatan panggil DSM atau Diagnostic and Statistical Manual for Mental Illness. Yang ini dibuat oleh American Psychiatric Association, dan kalau WHO punya dia panggil ICD. Tapi kalau untuk psikopati, dia secara rasminya sebenarnya tak boleh didiagnose sebab dia tak tersenarai dalam DSM atau ICD tu. Kerana pada permulaan penemuan psikopati ni, ciri peribadi seseorang tu, maksudnya nak menentukan ciri peribadi atau perwatakan seseorang tu susah. Diorang tak ada cara yang efisien sebab perkara tu subjektif. Dia berbeza dengan tindakan. Sebab tindakan kita boleh tengok tindakan dia, sama ada tindakan jenayah atau tindakan yang antisosial. Jadi sebab tu dia tak dimasukkan dalam DSM. Jadi dia cuma boleh diuji melalui ujian yang dibuat oleh Dr. Hare ni lah, Dr. Robert D. Hare ni lah. Dia buat yang PCLR tu. Kalau yang terbaru PCLR, dia revised version. Maka dari perbezaan yang kita tengok ni, orang yang dikategorikan sebagai psikopat ni, dia hampir pasti akan ada ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Tapi orang yang ada ASPD, dia belum tentu psikopat. Itu kena tahu beza dia. Apa simptom utama psikopat? Saya akan senaraikan dulu dalam bahasa Inggeris, kemudian saya akan terangkan satu-satu dalam bahasa Melayu dengan lebih jelas lagi selepas ni. Okey, dia ada dua faktor. Factor 1 ialah interpersonal/emotional. Interpersonal/emotional ni ialah cara dia berfikir dan pendapat dia tentang diri dia dan orang lain. Jadi yang pertama ialah glib and superficial. Yang kedua, egocentric and grandiose. Ketiga, lack of remorse/guilt. Yang keempat, lack of empathy. Yang kelima, deceitful and manipulative. Yang keenam, shallow emotions. Itu untuk factor 1. Factor 2 pula ialah socially deviant behavior atau tindakan yang melanggar peraturan sosial. Jadi dalam factor 2 ada pertama, impulsive. Yang kedua, poor behavior controls. Yang ketiga, need for excitement. Yang keempat, lack of responsibility. Yang kelima, early behavior problems. Yang keenam, adult antisocial behavior. Simptom pertama bawah factor 1, interpersonal/emotional, ialah glib and superficial. Glib and superficial ni kalau senang nak faham ialah fake atau setengah orang panggil plastik. Jadi diorang ni psikopat ni, ciri dia karismatik dan dia pandai dan petah bercakap. Dia pandai melawak. Jadi dia pandai buat orang seronok dan terhibur bila bercakap dengan dia.
Selain dari itu, dia ni mulut manis, pandai bodek, pandai pujuk. Menurut penulis, kalau orang tak kenal dia, tak tahu. Tapi kalau setengah orang yang kenal dia, dia orang akan cakap dia ni plastik. Simptom kedua dalam factor 1 ialah egocentric and grandiose. Egocentric and grandiose ni dia mirip narcissistic, di mana dia ada satu sifat perasan yang berlebihan dan sangat pentingkan diri sendiri. Pada dia, dialah yang paling best, dialah yang paling layak. Orang lain semua lebih rendah dari dia. Jadi dia tak payahlah ikut peraturan macam orang lain, sebab orang lain tak sama level dengan dia. Dia macam tu. Jadi bila dia rasa dia yang paling best, dia takkan malu kalau dia ada masalah kewangan ke, masalah peribadi ke, masalah dengan undang-undang ke. Dan dia akan cakap benda ni semua salah kawan dia lah, salah sistem tak bagus lah, semua benda lah salah kecuali dia. Dia tak salah, dia betul. Sebab tu untuk psikopat ni, terapi tak jalan, sebab pada dia tak ada benda yang tak kena dengan dia. Seterusnya, psikopat ni dia sangat yakin dengan kebolehan diri dia. Dia punya angan-angan, dia punya cita-cita tu memang tinggi. Tapi dia tak reti pun macam mana nak jadikan angan-angan dia tu kenyataan. Contoh yang dia beri dalam buku ni, ada banduan, dia kata bila dia keluar penjara, dia nak jadi jutawan hartanah, real estate millionaire. Tapi dia tak reti pun, dia tak tahu pun kena ambil exam nak jadi real estate agent apa semua tu, dia tak tahu. Dan kalau dia tahu pun, kalau dia ambil, kebarangkalian dia untuk berhenti tengah jalan tu sangat tinggi. Sebab psikopat ni dia ada masalah untuk kekalkan minat dia terhadap benda yang perlukan fokus dalam jangka masa panjang. Kalau belajar sampai 3-4 tahun tu, dia susah nak kekalkan minat dia. Lepas tu bila dia dah gagal, dia macam tadilah, dia akan salahkan semua benda. Diri dia tak salah, sistem tak bagus lah, lecturer tak bagus lah, dia akan salahkan benda-benda semua, kawan tak bagus. Tapi dia okey. Dia, ini sifat dia orang. Seterusnya, dia orang ni bila sembang, dia sembang lebat. Tapi bila sembang lebat, dia cerita dia tak konsisten dan kadang-kadang akan bercanggah. Bukan kadang-kadang, selalu bercanggah. Contohnya, dia orang ada interview satu banduan ni. Contoh dia akan kata, dia cakap, aku pernah terpaksa mencuri kan, tapi aku bukan penyedaya. Maksudnya dia nak kata dia mencuri tu sebab dia terpaksa, bukan sebab dia suka atau saja-saja ke, bukan sebab nak senang ke, bukan macam tu. Dia terpaksa. Tapi dalam interview yang sama, kejap lagi tiba-tiba dia akan cakap, dulu aku pecah rumah sampai 15-16 biji. Aku tak tahu kenapa, seronok. Dia cakap macam tu. Padahal tadi dia cakap macam terpaksa. Tiba-tiba dalam interview yang sama, dia kata sebab dia seronok, dia ketagih. Itu pencanggahan. Satu contoh lagi, dia bercakap dengan seorang banduan ni. Banduan ni, dia tanya banduan tu, macam mana boleh mula kerjaya jenayah ni. Dia cakap, mula dengan mak aku. Dia cakap, mak aku ni cantik, baik, rajin bekerja untuk anak-anak dan sebagainya, pujilah bla bla bla. Tapi aku curi rantai dia, kata macam tu. Tapi aku bukan kenal sangat betina tu. Lepas tu kita orang bawa hal masing-masing. Nampak tak? Dalam ayat yang sama, dia boleh cakap benda yang bercanggah, kontradik. Mula-mula cakap macam dia kenal, dia baik sangat dengan mak dia, apa semua, sayang sangat. Tiba-tiba lepas tu terbalik. Dia kata dia tak kenal mak dia sangat lah. Lepas tu dia buat hal masing-masing lah. Dia orang ni salah satu ciri dia pun macam tu. Bila dia bercakap, dia macam tu, dia kontradik. Bila dia sembang lebat, kalau kata dia cerita dia kontradik atau bercanggah, and kalau orang tahu dia tipu, dia orang ni dia tak kisah. Kalau dia tahu, orang tahu pasal dia tipu, dia boleh buat relax je. Dia bukan macam orang biasa. Macam kita, kalau kita cakap benda tak betul, and kita tahu yang orang ni macam dah tahu atau dah nak tahu yang aku tipu, kita malulah sekurang-kurangnya kan. Tapi psikopat tak ada, dia boleh buat relax je. Simptom ketiga dalam factor 1, a lack of remorse or guilt. Jadi diorang ni memang tak ada rasa bersalah. Bila ditanya, biasanya dia akan terus terang cakap dia tak ada rasa bersalah atas apa yang dia buat, dan dia kata dia tak patut rasa bersalah pun. Contohnya macam Ted Bundy, bila orang interview dia sementara dia nak tunggu hukuman, dia cakap guilt
It's this mechanism we use to control people. It's an illusion. It's very unhealthy. Dia cakap rasa bersalah. Rasa bersalah ni cuma satu cara untuk kita kawal manusia je. Dia cuma satu ilusi. Tak sihat lah untuk rasa bersalah ni. Dia cakap macam tu. Padahal dia dah bunuh berpuluh-puluh orang lah. Kemudian bila dia buat salah, dia akan cuba justify sampai tahap dia kata dia yang mangsa sebenarnya. Sampai tahap macam tu. Contoh ada dari buku ni juga, dia interview seorang banduan ni. Banduan tu cakap yelah memanglah aku rompak dia orang, tapi aku bagi dia orang can apa, dia orang boleh claim insurans. Dia orang boleh claim lebih daripada yang aku ambil. Dia kata biasa dia orang buat macam tu. Dia orang lah untung, aku lah rugi, aku lah mangsa sebab aku duduk dalam jail. Dia punya cara dia justify. Lepas tu ada lagi satu, ada seorang bernama Kenneth Taylor. Dia ni seorang dentist, di mana dia pukul bini dia masa dia orang pergi honeymoon. Dia curang, lepas tu dia pukul sampai mati bini dia masa dia orang pergi honeymoon. Dia boleh cakap, saya quote, I love her so deeply, I miss her so much. What happened was a tragedy. I lost my best lover and my best friend. Why doesn't anybody understand what I've been going through? Dia boleh cakap macam ni. Dia kata lepas dia dah pukul, dia curang, dia belasah sampai mati, dia cakap aku sayang dia, aku rindu dia. Kata apa yang terjadi tu macam tragedi lah, sedih lah. Aku kehilangan kekasih aku. Kenapa tak ada orang faham perasaan aku ni? Padahal dia yang lakukan pembunuhan tu, tapi dia akan buat macam dia pula yang mangsa. Ini dia orang punya ciri dia orang. Simptom keempat, factor 1, lack of empathy. Diorang ni memang tak ada empathy. Dia tak ada kemampuan untuk meletakkan diri dia di tempat orang lain, menurut penulis. Jadi dia pandang orang lain macam objek je, cuma untuk digunakan je. Jadi lagi lemah orang tu, lagi dia suka, sebab lagi senang dia nak kawal, lagi senang dia nak guna. Jadi disebabkan dia ni, dia rasa dia lah yang paling best dan dia tak ada empathy. Jadi kalau dia baik dengan seseorang tu, biasanya orang cakap baik ada makna. Mesti ada something, ada sesuatu yang dia nak dari orang tu. Jadi dia akan baik dengan orang tu. Itu ciri psikopat. Simptom yang kelima, factor 1, deceitful and manipulative. Menurut penulis, psikopat ni dia memang kuat menipu dan kuat memanipulasi orang lain. Ini memang bakat semula jadi dia orang. Lepas tu, macam saya cakap awal-awal tadi, kalau dia tahu, orang dah hampir tahu penipuan dia, atau orang dah tahu pun penipuan dia, dia still boleh buat relax, boleh buat kering dia. Jadi sebab dia plastik, tak ada empathy, kuat menipu, kuat manipulasi orang, kebanyakan yang jadi conman, scammer ni, diorang ni kebanyakannya terdiri daripada psikopat. Tambah penulis lagi, dia kata psikopat ni dia sampai akan ambil kelas, join group orang yang baik-baik, supaya dia orang nampak dia baik dan senang dia nak manipulasi persepsi orang tu untuk gunakan orang dan scam orang. Ini perangai psikopat ni. Simptom terakhir dalam factor 1, shallow emotions. Shallow emotions ni menurut penulis ialah kemiskinan emosi. Jadi diorang ni kadang-kadang dia nampak okey, macam tak ada emosi je, tapi kadang-kadang tiba-tiba dia akan meletup secara dramatik. Dia punya emosi, dia akan marah ke atau apa-apa, tapi sekejap je, dia tak lama. Jadi ini yang buatkan orang-orang yang berhadapan macam pendera bini dan anak-anak ni, dia orang pening sebab dia kata kadang-kadang dia okey, baik, penyayang, tapi kadang-kadang tiba-tiba dia meletup. Menurut penulis, kita manusia biasa ni, perasaan takut sangat mempengaruhi tindakan kita. Kita takut malu, takut kena saman polis, kita takut masuk penjara. Tapi psikopat dia tak macam tu. Dalam penyelidikan dia, secara fiziologinya, psikopat ni dia tak bertindak balas kepada ketakutan macam manusia biasa yang lain. Contoh kita, degupan jantung kita jadi laju, kita bibir jadi kering,
berpeluh ke bila kita takut. Benda-benda tu, reaksi tu dia tak ada. Dan untuk kita manusia biasa ni, perkataan-perkataan bukan sekadar ada makna saja, tapi dia ada juga nilai emosi. Contoh perkataan macam kematian, cinta, sayang, benda tu bukan sekadar perkataan je, dia ada nilai emosi. Maksud bila kita dengar atau kita ucap, kita tengok perkataan tu, kita ada mungkin kita teringat orang yang kita sayang, ada orang dah meninggal, benda-benda macam tu. Dia berbeza dengan perkataan yang tak ada nilai emosi. Maksudnya kotak, segitiga, segi empat, benda macam tu tak ada nilai emosi. Jadi berbeza cara kita bereaksi kepada perkataan-perkataan ni. Tapi bila diorang buat eksperimen kepada psikopat ni, jadi dia buat eksperimen, dia ukur aktiviti otak psikopat ni. Jadi dia ambil probe EEG tu, dia nak ukur aktiviti otak tu kan, dia letak kat kepala. Lepas tu test subjek ni, dia akan suruh tengok satu skrin. Jadi dia akan display perkataan-perkataan dekat skrin tu. Perkataan-perkataan macam kematian, cinta, sayang, benda-benda macam tu, dengan perkataan-perkataan yang tak ada nilai emosi pada dia. Macam saya cakap tadi lah, segi empat, segi tiga, benda-benda macam tu. Jadi diorang akan compare. Jadi bila dibanding dengan orang biasa yang bukan psikopat, psikopat ni dia perkataan yang ada nilai emosi dengan perkataan yang tak ada nilai emosi, dia punya tindak balas dia sama je, tak ada beza pada dia. Tapi bila dia tak ada reaksi yang sama dengan orang biasa terhadap emosi ni, tak makna dia tak boleh hidup dalam masyarakat. Maksudnya tak adalah dia hidup macam robot. Tapi menurut penulis, dia belajar pasal emosi ni melalui pemerhatian. Dia macam, ibarat macam orang yang buta warna tapi dia driving. Orang buta warna dia tak boleh nak beza warna merah dengan warna hijau kadang-kadang. Tapi sebab dia perhati orang, bila lampu ni dekat atas sekali, semua orang berhenti. Bila lampu ni dekat bawah sekali, semua orang jalan. Jadi dia tahu, atas sekali ni lampu merah, bawah sekali lampu hijau. Walaupun dia tak boleh nak beza merah dengan hijau tu. Itu ibarat orang psikopat ni bila pasal emosi ni. Dia tak tahu perasaan tu sendiri, tapi dia tahu, kalau aku buat macam ni, orang akan bagi reaksi macam ni. Macam tu. Sebab tu bila dia interview psikopat ni, bila dia bercerita pasal macam mana dia bunuh orang, macam mana dia kerat leher orang ke, dia kerat mayat tu satu-satu ke, dia boleh cerita benda ni macam dia pergi pasar beli ikan je. Sama macam tu pada dia. Sebab dia punya ni lah, dia shallow emotion ni lah, kemiskinan emosi ni. Seterusnya kita masuk ke factor 2, social deviance, iaitu tingkah laku yang melampaui atau melanggar batasan dan peraturan masyarakat. Simptom pertama, factor 2, impulsif. Impulsif ni maksud dia selamba atau sembrono. Maksudnya bila dia nak buat apa-apa, dia buat je, dia tak fikir panjang, dia tak fikir pasal akibat. Contoh dalam buku ni dia ada bagi contoh, ada banduan tu, dia jalan kaki on the way nak pergi party dekat rumah dia. Jadi plan asal dia nak beli beer masa on the way tu, tapi dia terlupa. Bila dia nak beli, dia baru teringat dia tertinggal wallet dia. Jadi dia kata dia malas nak balik rumah jalan kaki. Dia cari kayu dekat situ, dia pergi rompak stesen minyak tu. Dia pukul attendant tu sampai kritikal. Ini pemikiran dia. Dia nak kepuasan segera walaupun atas kesengsaraan atau kesakitan orang lain. Simptom kedua, factor 2, poor behavior controls. Poor behavior controls ni bermaksud dia ni panas baran, dan dia cepat bertindak balas kepada benda yang dia tak suka, dan dia bertindak balas dengan cara kekerasan, ugutan dan maki hamun. Tapi walaupun dia cepat meletup, tiba-tiba meletup, tapi nanti dia tiba-tiba buat macam tak ada apa. Tapi kalau lepas tu dia tak suka dengan orang tu, dia akan balas dengan tenang dan selamba. Kalau orang biasa, bila dia beremosi, bila dia marah, dia akan marah, mungkin ajak bergaduh dekat situ juga. Tapi psikopat dia tak macam tu. Dia meletup sekejap je, tapi lepas tu dia buat macam tak ada apa. Tapi dia akan balas balik dengan cara yang tenang dan selamba. Simptom ketiga, factor 2, need for excitement. Menurut penulis,
Psikopat ni dia sentiasa nak keseronokan yang berlebihan dari orang biasa. Dia sentiasa nak thrill je. Jadi bila dia sentiasa nak thrill je, dia akan buat perkara yang berbahaya dan biasanya perkara yang melanggar undang-undang. Contohnya dia akan isap dadah, atau dia akan main acah-acah dengan kereta api kat tengah landasan. Dia akan buat jenayah, main kejar-kejar dengan polis. Dia akan buat semua benda ni semata-mata untuk dapatkan thrill tu. Dia tak tahan buat benda yang sama, yang berulang-ulang, yang kena fokus untuk jangka masa yang panjang. Dia tak boleh, dia boring. Malah menurut penulis, melalui penyelidikan dia, melalui research dia, bila dia tanya orang yang mempunyai skor yang tinggi dalam PCL tu, dalam ujian psikopati tu, bila ditanya kenapa dia buat jenayah, dia orang akan jawab dengan jujur, sebab boring, nak thrill. Simptom keempat, factor 2, lack of responsibility, sifat tak bertanggungjawab. Menurut penulis, mereka ni ada satu sifat tak bertanggungjawab yang meliputi seluruh aspek kehidupan dia, dari bekerja, belajar, perhubungan, bila dia berjanji dan sebagainya. Jadi bila dia berjanji, dia cuma sekadar kata-kata je. Dia tak ada nak beri komitmen pada janji-janji dia tu. Bila dia cakap, abang tak pukul lagi, abang janji tak curang lagi, semua tu tak boleh pakai. Dia akan mungkir janji. Tambah penulis lagi, mereka ni kalau jadi ibu bapa, dia punya tahap tak bertanggungjawab tu, kita sebagai manusia normal ni susah nak faham. Anak-anak akan jadi terabai, kebajikan diorang akan terabai, makan minum tak terjaga. Dia akan cakap dia sayang, tapi tindakan dia akan berlawanan dari apa yang dia cakap. Tapi dia marah bila orang datang ambil anak dia. Contoh di US, mereka ada dipanggil Jabatan Kebajikan Masyarakat, Social Services. Jadi social services di Amerika, mereka ada kuasa untuk kalau ada aduan mengatakan kanak-kanak itu terabai, dan social services datang buat siasatan dan memang ada, mereka boleh ambil budak-budak tu dan pisahkan dengan ibu bapa mereka. Jadi bila benda macam tu, psikopat ni dia marah. Tapi dia marah tu bukan sebab dia sayang, tapi dia anggap anak-anak dia tu macam objek, macam harta dia. Jadi dia marah kalau orang ambil barang dia, bukan sebab dia sayang anak-anak dia macam orang biasa sayang anak-anak. Seterusnya, bila dia tak bertanggungjawab dan dia ada masalah, dia jenis tak malu dan tak segan untuk menyusahkan orang lain, macam ahli keluarga dia, kawan-kawan baik dia, untuk tolong dia keluar dari masalah tu. Simptom kelima, factor 2, early behavior problems, masalah tingkah laku pada usia muda. Jadi tingkah laku yang macam mana yang dianggap bermasalah tu? Contoh yang diberi dalam buku ni ialah selalu menipu, mencuri, membakar, ponteng, mengganggu kelas, salah guna dadah, vandalism, memukul orang, buli, lari dari rumah, dan nafsu yang melangkaui umur dia, nafsu yang mendahului umur, nafsu seks lah maksud dia kat sini. Jadi menurut penulis, kalau nak ukur budak tu ada masalah tingkah laku, kena tengok persekitaran dia dulu. Kalau budak tu datang dari persekitaran sosial yang di mana tempat dia tu, tempat dia membesar, memang ramai budak-budak nakal, dia ni akan jadi lebih nakal dari budak-budak nakal tu. Maksudnya contoh, kalau memang ramai orang budak-budak mencuri dekat tempat dia tu, tapi dia akan mencuri lebih kerap daripada mereka. Atau ramai budak yang membuli, dia pun membuli, tapi dia membuli lebih teruk dari budak-budak yang membuli tu. Maksudnya dia lebih jahat atau lebih nakal dari budak nakal. Tapi kalau kanak-kanak tu datang dari keluarga yang baik, persekitaran yang baik, pengaruh yang baik, tapi dia tetap mempunyai masalah tingkah laku seperti mencuri, mengambil dadah, ponteng, atau aktif dalam seks pada umur yang muda, dalam lingkungan 10 hingga 12 tahun, maka kalau dia ada masalah-masalah ni, berkemungkinan besar dia ada psikopati. Suka mendera binatang pada usia muda juga ialah satu tanda masalah tingkah laku. Kalau dia suka seksa kucing, patah-patahkan kaki ke, suka lemaskan binatang ke, ini semua tanda-tanda masalah tingkah laku. Diorang akan anggap benda tu kelakar atau menghiburkan. Keganasan terhadap kanak-kanak lain juga adalah satu tanda masalah tingkah laku pada usia muda. Simptom keenam, factor 2, adult antisocial behavior, tingkah laku antisosial dewasa.
Maksud antisocial dekat sini macam saya cakap awal-awal tadi, bukan antisocial yang macam kita faham dia tak mau kawan, suka menyendiri. Itu lebih kepada introvert. Antisocial maksudnya dekat sini tingkah laku yang melanggar peraturan hidup bermasyarakat. Simptom ini cuma satu kesinambungan dari simptom yang sebelumnya, iaitu masalah tingkah laku pada usia muda. Cuma bila dia lebih dewasa, kesan dia lebih besar. Jenayah yang mereka lakukan mungkin lebih pelbagai dan lebih kerap. Dan ramai dari antara mereka tak kena tangkap pun sebab mereka melakukan perkara yang sama-sama dari segi undang-undang. Mungkin dia tak buat jenayah tapi dia melakukan perkara tak bermoral. Contohnya, berfoya-foya dengan ramai pasangan, jadi playboy, jadi pisau cukur. Mungkin dia curang dengan pasangan dia, melakukan pengabaian keuangan dan emosi keluarga. Mungkin dia salah guna wang syarikat dan sebagainya. Tapi bukan semua penjenayah adalah psikopat. Kalau ada bukti kukuh yang mereka ada kebanyakan simptom-simptom ni dan mereka melalui ujian yang disediakan, baru boleh dikategorikan sebagai psikopat. Ada juga functional psychopath atau psikopat yang boleh berfungsi dalam masyarakat. Contohnya dalam buku ni dia ada satu tajuk khas dipanggil subcriminal psychopath. Maksudnya psikopat ni dia yang tak kena tangkap buat jenayah, tapi dia tak ada hati perut, tak ada moral punya orang. Salah satu contoh subcriminal psychopath ialah corporate psychopath. Sebab dunia corporate ni dia memerlukan dan menggalakkan banyak ciri-ciri psikopat. Dia tak boleh terlalu beremosi, tak boleh empati, dia kena manipulatif. Jadi dunia corporate ni tempat yang sesuai untuk psikopat. Apa punca psikopati? Penulis ada membincangkan beberapa teori-teori dan penyelidikan dalam teori yang berbeza. Tapi secara umumnya ada dua teori utama, iaitu nature semula jadi versus nurture dibentuk. Nature semula jadi kerana faktor biologi dan genetik. Nurture dibentuk oleh faktor sosial dan persekitaran. Penulis cenderung mengatakan yang psikopati disebabkan oleh gabungan kedua-dua faktor. Ciri-ciri psikopat boleh dikesan seawal usia kanak-kanak dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Ini menunjukkan faktor biologi dan genetik memainkan peranan yang paling penting, tetapi faktor sosial dan persekitaran memainkan peranan dalam cara psikopati itu diterjemahkan. Cara psikopati itu diterjemahkan dalam tingkah laku, maksudnya adakah jenayah yang mereka lakukan jenayah biasa atau jenayah berat. Seterusnya, penulis menerangkan tentang camouflage society. Apa itu camouflage society? Saya quote dari buku ini. If, as I believe, our society is moving in the direction of permitting, reinforcing, and in some instances actually valuing some of the traits listed in the psychopathy checklist, traits such as impulsivity, irresponsibility, lack of remorse, and so on, our schools may be evolving into microcosms of a camouflage society where true psychopaths can hide out. Maksud penulis di sini ialah dunia moden ni yang semakin mengiktiraf dan menggalakkan ciri-ciri psikopat seperti impulsivity, lack of remorse, YOLO. Ini akan menyebabkan dunia ini menjadi tempat yang makin sesuai untuk psikopat bersembunyi. Jadi makin susah kita nak kesan mereka. Rawatan. Ada ke rawatan untuk psikopati ni? Menurut penulis, rawatan terapi konvensional macam saya cakap awal-awal tadi tak berkesan untuk psikopat. Sebab untuk terapi konvensional berkesan, orang yang melalui terapi itu dia mesti mengaku yang dia ada masalah. Tapi psikopat ni pada dia okey, dia best. Maksudnya tak ada benda yang tak kena dengan dia. Jadi terapi itu takkan berkesan. Malah menurut penulis, terapi ni menjadikan keadaan psikopat tu lagi teruk. Sebab dia belajar cara nak manipulasi orang, belajar cara nak menipu, belajar nak bagi tahu apa yang terapis tu nak dengar. Jadi dia makin banyak skill pula nak menipu. Menurut penulis, perkara ini perlu diatasi semasa awal usia seseorang. Tapi itu pun belum tentu sebab melalui penyelidikan dia, dia menunjukkan yang penerima rawatan akan ada improvement semasa dan selepas program tu. Tapi lama-lama dia akan balik ke perangai asal dia balik. Tapi penulis positif yang semakin banyak kita belajar tentang psikopati ni, semakin banyak improvement boleh dibuat pada program rawatan awal kepada orang-orang muda yang mempunyai ciri-ciri psikopat ni.
Seterusnya, survival guide. Apa yang kita boleh lakukan untuk berhadapan dengan psikopat ni? Survival guide ini dibagi kepada dua bahagian utama, iaitu yang pertama, protect yourself, melindungi diri anda, dan yang kedua ialah damage control, iaitu apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda dah terlibat dengan orang yang anda rasa berkebarangkalian tinggi adalah psikopat. Protect yourself. Yang pertama, know what you are dealing with. Fahami psikopat itu apa dan bagaimana. Mereka ni terdiri daripada setiap lapisan masyarakat dan semua orang ada potensi untuk terkena. Malah pakar sendiri pun boleh terkena oleh mereka ni. Jadi pertahanan yang terbaik ialah memahami apa itu psikopat dan apa ciri-ciri mereka supaya senang kita nak kenal pemangsa-pemangsa ni. Yang kedua, try not to be influenced by props. Jangan mudah terpesona dengan prop, jangan mudah tertipu. Apa tu prop dia? Mungkin rupa dia handsome, pandai bercakap, pandai melawak, sweet. Ini semua prop. Dan menurut penulis, mengikut pengalaman dia temu ramah mangsa-mangsa psikopat ni, renungan mata juga adalah salah satu cara psikopat mendominasi mangsa-mangsa dia. Jadi lepas ni kalau jumpa orang yang pandai cakap, sweet, jangan tengok mata dia, tengok tempat lain, tapi dengar betul-betul apa yang dia cakap. Yang ketiga, don't wear blinkers. Jangan pejam mata. Maksud penulis dekat sini ialah berhati-hati dalam berkenalan atau berkawan dengan orang baru. Malah perlu lebih berhati-hati kalau semuanya macam too good to be true. Maksud too good to be true ni contohnya dah lah handsome, sweet, caring, pandai bercakap, yang mulut manis, ada kedudukan, ada harta dan sebagainya. Tanya dia dan dengar betul-betul jawapan dia. Tanya dia pasal keluarga dia, pasal kawan dia, pasal pekerjaan, pasal tempat tinggal dan sebagainya. Psikopat ni biasanya dia akan beri jawapan yang samar-samar, atau dia akan mengelak, atau jawapan tak konsisten. Cuba sahkan semua benda yang dia bagi tahu ni. Yang keempat, hati-hati dalam situasi atau tempat yang berisiko tinggi. Contoh yang berisiko tinggi ni ialah tempat-tempat yang memang sesuai untuk psikopat buat kerja dia. Contoh kelab malam, singles bar, kelab cari jodoh, resort, cruise, airport dan sebagainya. Ini tempat-tempat yang mana bakal mangsa ni kesunyian dan cari teman atau keseronokan. Jadi kena hati-hati kalau ada kat tempat-tempat macam ni. Yang kelima, know yourself. Korang kena kenal diri korang sendiri, terutamanya apa kelemahan korang. Psikopat ni dia pakar dalam mengenal pasti dan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Contohnya mungkin korang rasa sunyi ke, atau suka orang puji ke dan sebagainya. Jadi bila ada orang yang cepat mengesan apa kelemahan korang ni, korang kena hati-hati dengan orang macam tu. Maksudnya orang tak kenal, tapi bila dah bercakap, macam dah lama kenal, macam dia tahu pula korang sunyi ke, atau korang tengah sedih ke, apa ke. Orang-orang macam ni korang kena hati-hati. Apa nak buat kalau anda dah terlibat dengan orang yang anda rasa berkemungkinan tinggi adalah psikopat? Ini masuk bahagian kedua survival guide ini, iaitu damage control. Yang pertama ialah dapatkan bantuan profesional. Dapatkan nasihat pakar. Pastikan pakar tu familiar dengan psikopati dan dia tahu beza antisocial personality disorder ASPD yang saya terangkan awal-awal tu dengan psikopati. Dan kalau boleh dapatkan lebih dari satu pendapat supaya anda boleh lebih yakin dengan tindakan yang anda ingin ambil selepas tu. Yang kedua, don't blame yourself. Jangan salahkan diri anda sendiri. Psikopat tu yang bermasalah, bukan anda. Masalah dia cuma sebab dia tak dapat apa dia nak je. Yang ketiga, be aware of who the victim is. Anda kena tahu siapa mangsa sebenarnya. Anda mangsa sebenarnya, bukan dia. Jangan bersimpati dengan dia. Menurut penulis, psikopat ni dia pandai play victim. Jangan bersimpati dengan dia. Menurut penulis, psikopat ni dia pandai play victim kalau dia tak dapat apa dia nak. Yang keempat, anda tak keseorangan. Mangsa psikopat ni biasanya ramai. Jadi cari mereka untuk bertukar kisah dan dapatkan maklumat supaya anda tahu cara untuk berhadapan dengan psikopat ni.
Yang kelima, hati-hati berebut kuasa dengan mereka. Psikopat ni dia ada ciri, dia mesti nak kawal orang lain. Dia akan guna pelbagai cara, ayat manis, ugutan, kekerasan. Jadi hati-hati bila berhadapan dengan perkara ni. Yang keenam, set firm ground rules. Korang kena tetapkan peraturan dan pendirian. Contohnya, kalau dia selalu terlibat dengan masalah undang-undang, korang takkan ikat jamin dia dah lepas ni. Korang takkan bantu dia keluar dari masalah yang dia cari sendiri. Okey. Lepas tu kalau anak bermasalah, kena tetapkan, okey, kalau kau nak duduk dalam rumah ni, kau tak boleh buat sekian. Kena bagi tahu dan kena konsisten. Ini je yang boleh bantu korang dari kerugian masa, wang ringgit dan tekanan mental sebab berhadapan dengan psikopat ni. Yang ketujuh, don't expect dramatic changes. Jangan harap perubahan yang drastik. Sebab psikopat ni secara umumnya dia memang takkan ubah perangai dia, sebab dia rasa dia best kan. Buat apa dia nak ubah perangai dia? Yang ke-8, cut your losses. Korang kena tahu bila nak berhenti dan berundur. Maksudnya untuk survival emosi dan kesihatan mental korang, korang kena take charge and tahu bila untuk kata okey dah cukup, aku tak nak dah. Tapi kalau macam anak sendiri takkan nak give up kan. Jadi korang kena bekerjasama dengan cikgu, dengan kaunselor, dengan pakar psikiatri yang ada pengalaman dengan psikopati ni untuk cari cara nak berhadapan dengan anak korang. Dan yang terakhir, use support group. Gunakan kumpulan sokongan. Cari kumpulan sokongan, contohnya seperti mangsa keganasan rumah tangga atau anak-anak bermasalah dan sebagainya. Sebab mereka lalui perkara yang sama dengan korang dan boleh kongsi pengalaman dan cari cara terbaik untuk menghadapi masalah psikopat ni. Setakat tu je ulasan buku saya pada kali ni. Pada saya, buku ni memang membuka mata saya pasal psikopat. Memang menarik dan berbaloi untuk dibaca. Kalau korang rasa video ni okey, boleh like dan subscribe. Dan saya akan jumpa korang dalam video seterusnya. Assalamualaikum.